atas nikmat Islam dan iman, dan juga bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kehidupan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi peluang pada kita untuk meneruskan kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan insya-Allah kita sambung pengajian hadis yang biasa kita baca. Alhamdulillah selepas banyak bulan lah kita bercuti kerana masalah COVID-19, kita meneruskan pengajian yang biasa. Hadis yang akan kita baca malam ni itu hadis yang kelima daripada hadis 40 Imam Nawawi. An Ummul Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu al-Bukhari wal Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Maksudnya, hadis ni pendek je lah. Maksudnya daripada Ummul Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yang meriwayatkan hadis ni iaitu Aisyah, isteri Nabi Muhammad. Jadi Ummul Mu'minin itu adalah gelaran kepada semua isteri Nabi Muhammad lah. Oleh kerana kita tahu bahawa Aisyah tidak ada anak, tapi dia ada gelaran juga, Ummu Abdillah, Ummi Abdillah. Jadi orang Arab ni dia berbangga dengan gelaran. Gelaran tu ayah kepada Muhammad ke, ayah kepada Osman ke, atau mak kepada Osman ke, mak kepada Muhammad. Jadi pada siapa yang ada anak lelaki, bolehlah disandar kepada anak lelaki. Tapi Aisyah ni tak dianugerahkan anak, tapi dia pakai gelaran dia lah, Ummi Abdillah. Wallahu a'lam, sama anak angkat dia ke siapa, wallahu a'lam lah, tapi di gelaran dia Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza, maksudnya sesiapa yang mengada-ngadakan pada urusan kami ini, ma laisa minhu, sedangkan tidak ada pun daripada urusan ini, fahuwa raddun, maka ianya tertolak. Bunyi ringkas je tak, tapi maksud dia dalam sekali lah. Apa maksud urusan ini? Urusan ini ikut bahasanya fid dinina, iaitu urusan agama, wa syar'ina, syariat kita. Jadi bukan semua benda. Yang maksudnya yang ditolak ni benda yang bersangkut paut dengan agama dan syariat, perundangan Islam, hukum hakam Islam, yang tu Tuhan tolak tu. Jadi kalau yang kehidupan seharian ni taklah tertolak. Macam hari ni lah, zaman kita sekarang ni dengan mikrofon je tak. Zaman Rasulullah tak ada pun mikrofon tak. Kalau nak tolak mikrofon susah lah. Tapi zaman Rasulullah sesuai dengan zamannya. Zaman kita sesuai dengan zaman kita lah mikrofon ni. Begitu juga dengan kenderaan. Zaman Rasulullah naik unta, naik kuda, naik keldai, sesuai dengan zaman dia. Jadi maknanya perkara yang dicipta baru zaman sekarang ni sesuai dengan zaman kita. Kenderaan motor, kereta, basikal tak. Jadi maknanya bukan semua kehidupan lah ditolak tu. Perkara yang bersangkut paut dengan syariat, hukum hakam dan urusan agama yang tidak
dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak disyariatkan oleh Nabi Islam, maka ditolak. Tak boleh kita nak tambah-tambah. Jadi itu maksud hadis kita. Pendek je lah. Ni tentang hadis bid'ah ni. Apa yang dimasukkan bid'ah ni. Berdasarkan hadis yang pendek ini, maka pengarang kitab ni dia buat beberapa pengajaran daripada hadis ni. Apa pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ni? Yang pertama, pengajaran pertama, al-Islam ittiba' wala ibtida'. Urusan agama Islam ni ittiba', kita ikut apa yang Nabi duk ajar kita. Bukan ibda', bukan mencipta benda-benda baru dah. Bukan. Rasulullah kata puasa 30 hari, jangan duk tambahlah 60 dah. Itu syariah dia, 30. Semayang 5 kali, janganlah buat 2 pula dah, 2 kali sehari dah. Kita kena ikut apa yang syariat. Itu Islam nama ittiba', mengikut apa yang Rasulullah bawa, apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, itu yang kita ikut. Tak boleh reka cipta. Tak boleh reka cipta urusan agama. Kita lihat Al-Quran berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sayang, cintakan Allah, maka ikutilah aku. Mana kita mencontohi apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah lakukan. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan sayang pada kamu. Jadi maknanya kita kena follow lah apa yang Nabi buat. Juga study lah hadis sunnah. Tu dia. Jadi sunnah, kalau kita buat ikut sunnah, dapat pahala lah. Macam orang pakai jubah lah. Kenapa pakai jubah? Kerana cantik. Tak boleh. Kerana orang Arab pakai jubah, kita pun nak pakai jubah juga. Boleh, tapi tak ada pahala lah. Kenapa pakai jubah? Sebab nampak Rasulullah pakai jubah, saya nak ikut Rasulullah. Ikut sunnah. Niat itu penting. Kenapa pakai jubah? Sebab nak ikut Rasulullah. Itu dia. Kenapa pakai serban? Sebab nak ikut Rasulullah. Tak apa. Kenapa pakai kebiah? Nak ikut Rasulullah. Jadi kita kena niat itu nak ikut Rasulullah. Sebab kalau tak ikut Rasulullah, tak boleh lah. Okay. Niat kita penting. Jadi kita kena study hadis-hadis Nabi tentang apa yang Rasulullah lakukan. Kita ikut apa Rasulullah buat dengan niat nak dapat sunnah, barulah dikira pahala. Tapi kalau kita ikut kerana ikut orang lain, itu tak dapat pahala lah. Perbuatan yang sama, tapi niat berbeza-beza. Itu penting, kita niat tu. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jadi Islam ini dia, undang-undang dia. Ikutilah. Jangan duk reka cipta pula. Kena Islam tapi tambah sana tambah sini, tak ada pun dalam syariat, tak ada pun dalam hadis yang Rasulullah buat macam tu. Okey. Dan janganlah kamu ikuti banyak jalan yang lain. Jalan Tuhan satu saja, jalan yang lurus. Banyak lagi jalan yang simpang siur kat sana tu, jangan ikut. Itu akan menyesatkan kamu lah. Jadi dalam hadis yang lain, sesungguhnya Salam berkata dalam khutbahnya, khairul hadis kitabullah wa khairul huda hudal Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam khutbah Rasulullah berkhutbah
Maksudnya sebaik-baik percakapan adalah kalamullah. Jadi kalamullah tu adalah kalam, percakapan Tuhan lah. Cuma dia cakap bukan cakap dengan mulut. Bila dia bercakap tu maknanya bukan maknanya bercakap macam kita bercakap. Sifat Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Tapi maknanya apa yang dimesejkan oleh Quran itulah kalamullah, percakapan Allah Ta'ala. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang direka cipta, muhdasat. Kullu muhdasatin bid'ah, benda yang direka cipta ini kategori dia bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, maka segala bid'ah itu sesat. Jadi berdasarkan pada hadis ni, maka kita tak bolehlah ambil sekadar sepotong itu saja. Kita kena tengok pentafsirannya lah. Kita bagi dia faham, bukan semua bid'ah tu sesat. Kadang-kadang kita silap baca hadis ni, kata semua bid'ah sesat. Kita pun susahlah kalau kita faham ni. Sebab apa? Dalam tempat lain pula Allah Ta'ala, Rasulullah huraikan. Jadi ulama kata bid'ah ni bagi pada dua kategori. Yang pertama bid'ah mazmumah, dan yang kedua bid'ah mahdudah. Bid'ah ni pun ulama kata bukan semua tak boleh. Dia bagi dua. Pertama bid'ah yang terkeji, yang keji, dan ada bid'ah yang terpuji. Rupa-rupanya kehidupan manusia ni memang tak dapat tidak mesti buat beberapa perubahan. Perubahan tu pasti berlaku. Cuma perubahan itu kita kena kaji kebaikan dia pula. Kenapa ada perubahan? Maka apabila perubahan jelas kebaikannya, maka dia nama mahmudah, terpuji. Tetapi sekiranya perubahan itu tidak ada kebaikan, lebih menghuru-harakan lagi, iaitu nama dia bid'ah yang mazmumah, yang tercela. Kita lihat contohlah sembahyang tarawih. Zaman Rasulullah katanya lah sembahyang 8. Abu Bakar pun sembahyang 8 rakaat. Cuma Rasulullah dia sembahyang 8 di masjid, tapi bukan tiap-tiap hari datang masjid. Ada hari sembahyang kat masjid, ada hari dia sembahyang kat rumah, gitu. Dan ada katanya Rasulullah 8 kat masjid, sambung lagi kat rumah. Berapa-berapa wallahu a'lam. Itu dia. Cuma yang kat masjid 8. Dan Umar pun, Abu Bakar pun buat 8. Tapi zaman Khalifah Umar, dia ijtihad. Tak, kita nak buat 20. Siapa sembahyang masjid 20. Sebab sesuai dengan zaman dia. Zaman dia ialah orang makin ramai, urusan dunia pun, bisnes pun makin banyak tak? Jadi sibuk. Madinah tu sibuk. Bila sibuk, Zainal Umar nak suruh fokus bulan Ramadan banyak sikit lah kat masjid ni. Kalau buat 8 pendek sangat, lari supaya fokus. Jadi Rasulullah Umar pun buat ijtihad. Siapa nak sembahyang berjemaah di tarawih 20. Jadi kita pun kat Malaysia juga ambil pendekatan yang Zainal Umar di masjid-masjid. Mungkin surau-surau tu ambil yang 8. Jadi itu ijtihad. Jadi walaupun tambah 20, itu nama dia bid'ah yang mahmudah, yang terpuji, bukan maknanya mazmumah, sebab ada kebaikan dia. Cuma kita dapati bahawa kepahaman kita orang Islam hari ini dengan 20 tahun sudah ataupun 30 tahun sudah nampak lebih faham. Orang Islam hari ini dengan 30 tahun sudah, 40 tahun sudah lebih faham.
Sebab apa? Dia sembahyang tarawih tenang, 8 pun tenang, 20 pun tenang. Itu baru tu sembahyang yang betul. Tapi zaman saya sekolah rendah dulu, laju 20 rakaat, dia nak 20 rakaat dia, laju setengah jam siap. Memang 20 rakaat, tapi fadilat sembahyang tu tak nampak sangat. Yang penting 20 rakaat siap setengah jam. Itu nampak kepahaman kurang sikit lah. Jadi hari ni alhamdulillah, ternampak orang Islam ni dia kepahaman dia tinggi sikit, rasional dia tinggi sikit. Kenapa kita sembahyang? Okey, tak apa, sembahyang 20. Siapa nak 8 nak balik, tak apa, dibenarkan, tak ada masalah. Maklum sajalah siang kerja penat, sembahyang 8 rakaat balik untuk rehat, esok nak kerja. Orang pencen tak apa, sambung sampai 20. Itu satu pendekatan yang bijaksana lah umat Islam hari ini di Malaysia. Begitu juga hari ini kita lihat bid'ah. Bid'ah sembahyang berjemaah tadi tak. Kita sembahyang jarak-jarak ni tak ada sama Rasulullah ni. Khulafa' Rasyidin pun tak ada ni. Umayyah, Abbasiyah, Osmaniyah tak ada pun. Hari ni baru ada sembahyang jemaah jarak ni 1 meter, 1 meter setengah, tak ada. Ini bid'ah. Tapi kita kata ini bid'ah yang hasanah, bid'ah yang mahmudah, bid'ah sesuai dengan zaman. Ulama ijtihad. Takkanlah nak bayangkan ummah seorang-seorang tak sembahyang berjemaah, tapi nak mencegah wabak Covid, kita sembahyang jarak 1 meter, 1 meter setengah, supaya wabak ataupun virus itu tak berjangkit. Jadi ini satu bentuk ibda' ataupun bid'ah. Bid'ah ini bid'ah yang hasanah, tak termasuk dalam bid'ah yang mazmumah tadi tu, yang terkeji. Jadi itu satu juga kita kena faham bahawa Islam tu dia ada benda yang flexibility, yang boleh ada perubahan, ada ruang ijtihad di kalangan fuqaha, iaitu ahli agama, mengijtihad bagaimana nak menyelesaikan masalah. Kalau dah letih sedangkan sembahyang berjemaah afdal 27 kali ganda, tapi tak boleh sembahyang berjemaah, kita sembahyang rumah seorang-seorang dapat 1 je tak, rugi pahala tak. Jadi makna walaupun tak dapat rapat macam biasa tak, imam kata rapatkan saf, tak boleh kata macam tu lah. Sebab apa? Sebab memang kena jarak, itu peraturan. Jadi maknanya dalam kehidupan ini yang begitu luas dan panjang ni, macam-macam perubahan berlaku. Cuma kita kena pilih mana yang terbaik, yang tak termasuk dalam bid'ah yang mazmumah. Bagi saya lah, kadang-kadang kita lihat satu di Nusantara, Malaysia kita, Indonesia, Brunei, dia kadang-kadang ada majlis yasinan. Indonesia kata majlis baca yasin tak. Jadi itu satu, ambil kat mana wallahu alam, tapi itu satu budaya yang sihat di Malaysia, di Nusantara tak. Cuma kita kena faham bahawa ini adalah satu majlis yang mana ianya tak ada zaman Rasulullah SAW. Cuma masyarakat Nusantara kita, Malaysia, Indonesia, Brunei, mungkin Thailand, mengamalkan baca yasin di surau pada malam Jumaat. Okey. Cuma kita kena ingat bahawa jangan kita i'tiqad yang ni kena buat. Tapi kita kena i'tiqad bahawa ini adalah satu ibadah. Kita baca sama-sama, satu benda yang baik. Dan kita boleh selang-seli tak, minggu ni baca yasin, minggu depan baca surah kahfi. Surah kahfi ni memang ada dalam hadis, dituntut kita membaca kahfi setiap minggu, sama ada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Jadi kita buat majlis supaya memeriahkan masjid surau kita dengan bacaan yasin sekali seminggu, 4-5 kali yasin tertukar dengan surah kahfi. Jadi itu satu budaya yang sihat, tak ada masalah. Jadi jangan kita tahu ni baca yasin bid'ah ni, tak boleh buat. Tak betul lah. Itu satu bid'ah yang sihat.
Yang tu kan kita bukan ada benda yang boleh merosakkan akidah, boleh merosakkan dan kita faham bahawa bukan kita i'tiqad bahawa kalau tak buat berdosa dah. Itu adalah sunat saja. Saya saja baca ramai-ramai. Kalau tak seronok bila baca ramai-ramai ni, bersemangat sikit. Itu satu benda yang positif lah. Kita fikir macam tu. Seterusnya, amalan-amalan. Amal mardudah, ada amalan yang ditolak tadi. Jadi kita tahu bahawa amalan kita sama ada baik buruk, dia akan termasuk dalam dua buku kita lah, kitab amal kita. Kita amal soleh ataupun kita amal yang toleh, amal baik ataupun amal buruk kita. Dua buku saja ada. Jadi tak kira lah. Itu sebab ibadah dalam Islam luas. Ibadah dalam Islam luas. Semua perbuatan, semua percakapan, semua niat hati kita yang mendapat redha Allah Ta'ala, maka ianya adalah amal soleh. Semua perbuatan, semua percakapan, semua niat hati kita yang mendapat murka Allah, maka dia dianggap amal yang tak baik. Jadi yang kita doa amal sembahyang, puasa, baca Quran, sedekah, yang tu ibadah khusus. Memang ibadat dah nama dia tak? Ibadat khusus kita. Ibadah umum ni, semua yang luar pada khusus umum lah. Tolong isteri kat rumah, kat dapur, ibadah juga. Buat baik dengan jiran-jiran, ibadah juga. Bersih rumah pun juga ibadah. Apa-apa sahaja, hantar bersukan, main bola pun, niat yang betul pun juga ibadah. Itu indahnya Islam, sebab semuanya dianggap ibadah apabila bertepatan dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan manusia dan jin ini melainkan untuk dia beribadah. Jadi kita kalau betul niat, sepanjang hari ibadahnya. Sepanjang hari kita beribadah. Betul niat, jangan langgar batas-batas syarak. Jadi sepanjang hari kita ibadah. Cuma ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Tapi kadang-kadang dia ibadah tapi Tuhan tak terima. Ini amalan juga tapi tak terima. Dia kata ada kerana beberapa faktor lah. Yang pertama, faktor kerana tak bertepatan dengan syariat. Orang sembahyang subuh 2 rakaat, dia tambah 3, memang Tuhan tak terima lah. Walau rajin tambah 1 rakaat, tak terima. Sebab tak bertepatan dengan syariat. Syariat kata 2 subuh, maghrib 3, jangan buat 4. Kalau buat 4 memang Tuhan tak terima. Sebab tak betul. Yang kedua, faktor mesti ikhlas niat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang lain. Jadi itu juga derma itu ikhlas, derma itu ibadah. Tapi kalau tak ada ikhlas, habis ya. Perbuatan nampak cantik, masuk dalam surah khabar, pahala Tuhan tak bagi ya. Sebab sekiranya tidak ada keikhlasan dalam amalan kita itu, mardudun. Jadi dalam ibadah kita, fil ibadat, dalam urusan hidup kita ada ibadah. Allah berfirman, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Ini orang yang munafik. Dia sembahyang di rumah Allah Ta'ala tapi illal muka'an wa tasdiyah. Dia bukan kerana Allah Ta'ala, dia tunjuk-tunjuk je. Dia bukan nak sembahyang betul-betul, dia nak tunjuk. Kalau tak, orang kata-kata dia Islam. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa masyarakat Madinah ni dia ada 3 golongan. Satu orang Islam, satu orang kafir, satu orang munafik. Orang munafik
hati tak Islam. Tapi perbuatan zahir nampak macam Islam lah, semayang, pergi masjid sama-sama tak. Jadi mari semayang macam kita juga, ada dalam saf, ada majlis-majlis agama, ada dia ke tak, tapi hati tak Islam. Itu Tuhan tak terima lah ibadah tu, sebab hati dia tak Islam. Jadi itu dia dalam kehidupan kita, dan ibadah ni mestilah seterusnya dalam kehidupan kita ada muamalat. Tadi ibadah yang kita tahu bahawa sembahyang, puasa, haji, umrah kita itu ibadah. Ada dalam kehidupan kita yang banyak itu juga muamalat, jual beli, pinjam meminjam barang tak. Hari ni lagilah muamalah dahsyat. Kalau dulu jual ada barang, sekarang ni jual tak pakai nampak depan mata, dah tengok gambar je. Zaman dulu pergi kedai, nak benda ni tengok, tu jual beli, tengok. Tapi zaman hari ni ulama fiqh kena buat ijtihad baru, membenarkan jual beli online pula. Sebab banyak sangat online, tengok gambar je, cantiknya, beli, tengok siapa, la ilaha illallah. Ingat ke besar kecil punya barang tu. Tengok tebal, nipis je kainnya tak. Jadi itu jual beli sekarang ni, jual beli online. Kena ulama fiqh bagi ijtihad, boleh tak, sah tak jual beli online. Itu dia. Tapi itu yang banyak hari ni tak. Maka dalam kehidupan ini penting jugalah, adakah sah batalnya kita punya jual beli kita tu tak. Jadi itu juga perlu ijtihad. Sama telah lagi sekarang ni, kalau main saham, saya tak pandai main saham, tapi saya selalu juga sembang-sembang dengan kawan-kawan yang ada saham tu. Beli tak, beli saham, jual saham, main dengan handphone aja tak, mak beli 3 jam, mak jual balik. La ilaha illallah. Tengok untung 400-500. Beli saham pagi, tengah hari jual, tengok rugi. La ilaha illallah. Jadi itu juga. Saham pun ada juga kategori saham patuh syariat. Syariat itu maknanya halal lah. Ada saham yang haram, tak patuh syariat. Jadi ulama zaman sekarang kena ijtihad. Syarikat ni saham dia halal ke haram? Syarikat ni, bisnes ni halal ke haram? Kena juga senarai. Ini dia senarai saham-saham yang patuh syariat, boleh beli orang Islam. Ini saham-saham yang tak boleh orang beli. Sebab apa? Sebab dia meniaga benda yang tak betul, atau benda haram, jual judi ke sebagainya tak. Okey. Jadi itu juga satu kehidupan yang perlu, benda tu memanglah macam bid'ah, tapi perlu ijtihad semasa. Boleh tak boleh tak, itu dia. Macam kad kredit juga, mana ada zaman Rasulullah kad kredit tak? Pergi kedai pun tunjuk kad kredit tak? Kad kredit pun ada juga yang halal, ada yang haram juga. Yang konvensional tak boleh, kad kredit tu haram, ada unsur-unsur riba. Kad kredit Islamik halal. Itu juga satu bidang yang agak bid'ah yang ada zaman sekarang, yang perlu ijtihad semasa oleh ulama-ulama semasa. Sebab dia punya suasana berbeza antara zaman sekarang dengan zaman dahulu. Jadi itu kena ceritanya bahawa kehidupan ini berubah-ubah, perkembangannya begitu pantas sekali. Hari ini lagilah akad nikah pakai apa? Pakai handphone je. Masya Allah. Akad nikah pakai handphone. Zaman Covid ni payah nak jumpa, tengok-tengok pakai handphone je. Pakai video call akad nikah. Saya terima saya nikahkan anak saya, tengok gambar, ni anak saya ni. Okey, saya terima nikahnya, tiba dia jatuh jawab. Pakai handphone je. Sah tak sah? Itu adalah
bid'ah zaman sekarang yang perlu ijtihad semasa dalam muamalah kehidupan seharian. Jadi itu kena ceritanya bahawa betapa berkembangnya fiqah tu. Dia tak jumud, tak ada dalam kitab tak boleh, tak mana tak ada dalam kitab dulu tak apa, kita ijtihad, buat buku baru, tulis hukum hakam baru pula tentang permasalahan semasa sesuai dengan zaman dia. Itu dia. Dalam hadis ini bahawa ibtida'u fid din bid'atun la tawafuq syar'i fa ismuhuma alaihi. Jadi dalam ringkasan ini dia kata, dalam urusan agama, benda yang tak ada syariat itu bid'ah yang tak boleh kita terima, kerana dia bertentangan dengan syarak. Jadi kita kena pastilah semayang cara ni je Rasulullah buat, jangan duk tambah-tambah. Umrah ini saja rukun je, jangan duk tambah-tambah. Haji ini rukun je, jangan duk tambah-tambah, jangan duk kurang, ikut je. Orang tawar 7 kita tawar 3, jangan. Orang nak tawar 7 kita buat tambah 9, jangan 7 saja tuan-tuan tawar Kaabah. Jadi itu benda yang tak boleh kita reka cipta dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam Quran kata, lizzakari misul hazil unsayain, bagi pusaka orang lelaki 2 bahagian, perempuan 1. Anak lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1. Ini Quran kata, jangan duk gaduh. Ini cara yang betul. Kalau nak bagi sama rata boleh, bagi masa hidup. Ayah ada 3 ekar tanah, anak dia ada 2 orang, seorang lelaki seorang perempuan, nak bagi sama rata. Okey, kat 2, bagi masa hidup, sekar setengah. Tapi kalau ayah dah mati meninggal, pusaka kena bagi ikut Islam. Ada 3 ekar, laki-laki 2 ekar, perempuan 1 ekar. Jangan duk tikai hukum Tuhan. Kenapa perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2 ekar? Tak adil ke? Tak, ini Tuhan tahu. Ini hukum Tuhan. Lizzakari mislu hazil unsayain. InsyaAllah kita dengar azan sikit. InsyaAllah. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Jadi insya-Allah setelah kita bincang banyak perkara tentang bid'ah tadi, sebagai isu antara yang ketara jugalah dalam masyarakat kita tentang bid'ah ni, iaitu tentang pengurusan jenazah dan apa yang berlaku selepas jenazah. Itu yang banyak berlakulah dibincangkan. Dulu zaman saya sekolah di kampung saya, kalau jenazah ada orang kematian, dia jarang sembahyang kat masjid, dia sembahyang kat rumah. Ataupun kalau masjid pun, lepas sembahyang ada orang tunggu dengan sapu surat. Mungkin satu sapu surat tu RM5 ataupun RM2. Jadi itu, bila mana sudah sembahyang, mungkin ada 100 orang, maka 100 lah dia punya sapu surat tu. Nak keluar salam, seorang satu dapat sapu surat. Itu zaman 80-an lah. Kemudian ada tahlil pula malam tu, 3 malam ke 7 malam ke tak. Jadi itu satu benda yang diadakan lah, bid'ah. Tapi boleh tak boleh nak buat, itu isunya. Baca tahlil hari ni bihun hari pertama, hari kedua karipap dengan kuih-kuih, hari ketiga penutup nasi minyak. Okey, itu banyak negeri lah yang. Tapi dipertikaikan, tahlil ni boleh buat tak boleh buat, bid'ah, Rasulullah tak buat. Macam mana kita nak teruskan ataupun tidak dalam budaya masyarakat kita hari ni? Itu satu isu juga yang banyak dibincangkan. Cuma kita kena cari penyelesaian dia. Ada orang rasa nak buat sebab dari dulu moyang kita, tok moyang kita buat, dia buat okey, tak ada masalah. Ada kata dah sekarang ni ini tak bertepatan dengan sunnah, bid'ah. Jadi kita dapat, walaupun benda tu tak bertepatan dengan sunnah, tapi ada benda yang ada faedahnya tersendiri. Jadi pada pandangan saya personal lah, individu saya, yang sepatutnya apabila jenazah di rumah itu, jangan tuan rumah masak, itu sunnah. Yang masak adalah jiran-jiran, itu sunnah dia. Jadi jangan kita bebankan tuan rumah dengan masak makanan untuk kita pula malam tu. Dah lah dia sedih kematian, lepas tu petang tu duk sibuk masak makan apa lah. Jadi itu satu tak elok lah. Jadi kalau nak buat, jangan bebankan tuan rumah dengan makanan. Tapi kalau dah pihak surau ke ataupun pihak jiran ke nak buat, itu tak ada masalah, nak bantunya. Ataupun sekiranya memang tuan rumah ni dia orang kaya, tak apalah, saya nak buat, saya tak masak pun, saya suruh upah orang lain catering, dia masak, saya nak bagi duit ini untuk sedekah pada arwah, tak ada masalah juga. Tak membebankan dia duit banyak, orang kaya. Mari kat rumah saya lepas maghrib ni baca Yasin, tak apa. Makanan ni tak apa, anak ayah saya meninggal, saya duit banyak, saya orang kaya, saya nak derma, nak infak untuk jamuan, tak ada masalah. Itu tak ada masalah, tak membebankan keluarga, dan memang tuan rumah pun rasa happy dengan datang tahlil rumah kita. Yang keduanya, kita buat benda yang ada faedah sikit. Contoh, bukan sekadar tahlil, amin, mungkin kita selang dengan tazkirah juga, tak ada masalah. Panggil ustaz, okey ustaz, sebelum tahlil ni kita minta tazkirah dululah 15 minit tentang kematian ke, tentang kehidupan ke, ustaz tu tazkirah, nasihat anak cucu ramai-ramai dah. Kemudian baca tahlil ringkas, baca doa, tak ada masalah, boleh juga macam tu. Jadi maknanya kita perbagaikan dia punya majlis tersebut.
Kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Dan kita kecap, tak buat dah mati, tu pun tak ada masalah. Nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Nak buat dengan penambahan pun tak apa, tak mesti format yang sama je. Itu kita kena faham. Sebab benda tu benda yang bukan benda yang tak elok. La ilaha illallah tazkirah itu, zikir itu satu benda yang bagus. Sama-sama baca ayat kursi, sama-sama baca qul huwallahu ahad, satu benda yang baik. Kadang-kadang kita sedih. Okey, ada kematian, datanglah keluarga daripada jauh. Kematian di Semenyih ni dah datang daripada Kelantan, dari Terengganu datang saudara dah, datang daripada Johor. Tak nak tahlil, bid'ah. Dan malam tu duduk kat rumah, buat apa malam tu? Dah kan nak balik selalu malam tu dah, rumah si mati dah. Dan dia tak ada tahlil, buka TV, la ilaha illallah, tengok Astro. Itu lagi bid'ah pada tahlil. Baik kita sama-sama buat bacaan Yasin ke tahlil, itu satu benda yang positif. Jadi sama ada kita positifkan masyarakat, nak buat kita boleh buat, kita dengan harmonikan dia punya caranya, dan jangan membebankan keluarga si mati. Itu pada pandangan saya. Jadi pandangan saya, tahlil walaupun bid'ah, tapi dia ada hasanah, kebaikan yang banyak. Kita boleh buat, dia hanya kebaikan dia, supaya mengingatkan orang yang hidup tentang kematian. Tertambah dengan tazkirah bahawa tengok simpulan-simpulan ni meninggalkan kita, rumahnya, anaknya, isterinya tinggal, kita juga akan begitu juga. Jadi itu satu peluanglah untuk sama-sama kita mengingati akhirat, membersih hati kita. Jadi insya-Allah, jadi dalam banyak kehidupan tak boleh kita tentang sepenuhnya. Banyak positif yang kita boleh ambil. Begitu juga dengan majlis baca Yasin, banyak positif yang kita dapat menghidupkan sama-sama membaca Yasin. Kita bimbang takut masyarakat itu kalau tak baca Yasin, tak baca langsung Quran dalam seminggu, lagi sedih dah. Dia baca Quran seminggu sekali. Bila majlis Yasin? Alhamdulillah lah, ada juga masa dia baca Quran, masa hari malam Jumaat. Tapi kalau kita tutup langsung, seminggu tak baca Quran, sebulan tak baca Quran, sebab tak ada majlis baca Quran. Itu satu yang, walaupun Quran itu sepatutnya kita setiap hari baca, sebaiknya sebulan khatam Quran. Itu orang hebat lah. Kalau kita 4-5 kali setahun, itu pun juga dah bagus dah. Jadi insya-Allah apa yang kita buat ni banyak yang baiknya lah. Jadi jangan usah hatilah baca tahlil ke Yasin ke, itu insya-Allah walaupun nampak bid'ah, ada hasanahnya, ada kebaikannya yang dapat kita teruskan dalam kehidupan kita. Itulah perkongsian ilmu daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jal ahzanina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.